Saya tekan kejap. Kusuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Okey. Selamat berkenalan ya. Nama saya Cikgu Reni. Okey, saya mengajar sekarang ni dekat SMK Section 19 saya. Okey, okey, kita sebelum saya nak start kelas ni, saya nak tanya awak, bab 1 saya tak sentuh lah kot. Saya terus sentuh bab 2. Okey, ada masalah tak pasal yang belanja, equity, liability, aset, hasil? Yang tu faham tak? Tak sangat. Tak sangat Sabrina, ni saya nak panggil awak Batrisha tunjuk muka lah sekejap. Cikgu pun dah lah, kita ni memang tak jumpa secara berdepan. Tunjuk muka kejap, pakai tudung kejap. Ya, cikgu. Tak apa. Cikgu. Sarung kan tuala pun tak apa. Kat belakang saya ni tengah tak ada. Anak-anak saya kat belakang. Tak adalah kita, sebab kita ni memang kelas kita secara berterusan online. Ni adalah first time kita jumpa kan. Langsung tak kenal muka kan. Tak apalah, sekali ni je. Kita ni nanti sekarang jumpa kat tengah jalan pun saya tak kenal tu awak. Dah ada ke? Dah, cikgu. Okey. Tak payah cantik lah cikgu je. Sarung lah tudung apa pun. Ni Batrisha ni mana? Okey. Selamat berkenalan ya Sabrina. Oh, ni Batrisha Okey. Selamat berkenalan. Comel-comel dua-dua Okey. Terima kasih Inilah kita berkenalan kan. Hopefully nanti Karaman dia dah tahu kita jumpa di masa lain kan. Ada rezeki kita. Tegur-tegur lah. Walaupun kita sekarang ni cuma jumpa online je. Jumpa pun belum tentu ingat Tak apa. Okey, saya terus pergi kepada bab 2 lah ya. Sebab tadi dia pun nak tanya.
Sabrina tadi dah, Batrisha tadi dah kata dia tak berapa faham bab 2 ni. Macam mana dengan Sabrina? Kurang. Pun kurang ya. Okey, saya pergi kepada ni dululah. Maksud dia. Sebab saya pergi kepada yang ni sebenarnya sebab kalau kita tak faham apa itu hasil, apa itu aset, apa itu equity, apa itu liability, apa itu belanja, 5 benda ni, 5 komponen dalam akaun ni kalau awak tak faham, memang nanti karang dia akan efek sampai awak nanti tingkatan 5. Jadi bear in mind benda ni sangat penting. Saya rasa cikgu awak, Cikgu Zurita kan? Saya rasa Cikgu Zurita pun ada cakap benda ni adalah sangat penting. Betul ke? Betul. Okey. Tak apalah, mungkin Cikgu Zurita pun sibuk sebab keluar soalan pun aduhai, soalan tingkatan 5 macam nak pingsan rasa nak menjawabnya. Okey. Benda ni nanti kadang awak nak salin boleh salin apa yang saya tulis kat sini. Kalau tak ni nanti kadang tapi biasanya saya akan sharekan juga dalam grup awak kalau misalnya awak tertinggal ke apa-apa catatan ke kan. Okey, 5 komponen yang awak perlu tahu. 5 komponen. Cikgu memang tak buat PowerPoint lah, biasanya cikgu memang tulis kat sini. Okey, 5 komponen iaitu belanja, kawan dia hasil lah. Lepas tu aset, equity dan akhir sekali ialah liability. Setuju Ini yang awak sendiri pun dah belajarlah masa awal hari tu bab 2. Okey, tapi hari ni kita belajar dengan detail apa maksud dia. Okey, jadi kalau awak buka dekat dalam muka surat 14, kalau nanti sekarang awak rasa penerangan saya kurang jelas dekat awak, jangan malu untuk bertanya. Awak stopkan cikgu, saya ni sekejap, saya nak tanya. Okey, saya adalah seorang cikgu yang sangat suka kalau anak murid saya bertanya, especially online ni. Sebab bila kita jumpa bersemuka, kan, saya nampak muka awak directly. Muka faham ke, muka tak faham. Itu pun kadang-kadang ada juga pelajar yang cikgu terlepas pandang. Cikgu ingat dia faham tapi rupanya dia tak faham. Okey, tapi bila kita buat secara online ni, lagi hebat cabarannya sebab kebanyakan pelajar dia tak buka tak buka kamera. Okey, jadi lagilah susah cikgu nak pastikan awak muka faham ke, muka tak faham ke, kan? Jadi awak kena terus terang lah. Frank je kata cikgu tak faham apa cikgu terang. Cuba ulang sekali lagi, saya akan cuba cari jalan nak bagi awak faham lah Okay cikgu. Alright. Saya anggap tu awak ni lah Okay, kita pergi pada yang pertama iaitu belanja Belanja. Apa yang awak faham tentang belanja? Apa yang faham tentang pasal belanja? Keluarkan duit. Okey, satu awak tengok dia mesti duit keluar. Lagi? Apa lagi yang awak faham tentang belanja? Kita tak payah tengok buku ni, apa yang awak faham tentang belanja? Sebab saya rasa perkataan belanja ni mesti awak dah biasa dengar, ada mungkin daripada awak darjah 1 ke ataupun tadika dulu kan. Apa yang faham tentang belanja? Biasanya bila awak keluarkan duit belanja ni? Contohnya bila awak nak beli keperluan awak kan? Pergi sekolah, awak nak pergi beli makanan ataupun pergi beli alat tulis kan? Untuk dapat benda-benda perlu keluar duit. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kat situ wang yang dibayar, okay,
kos yang ditanggung ataupun wang yang telah dibayar. Ni kos yang awak perlu tanggung lah. Contohnya tadi awak nak dapatkan makanan. Mungkin awak makan beli nasi lemak ke kat sekolah RM2 ke sebagai contoh. Jadi itu kos untuk makanan tadi tu. Okay. Dia kata kos yang ditanggung ataupun wang yang telah dibayar atau akan dibayar. Ni satu lagi dia punya ni akan dibayar. Maknanya sebagai contoh lah kan. Kadang-kadang ada perbelanjaan yang kita memang terus bayar waktu tu juga. Contohnya nak beli makanan, awak kena bayar sebelum tu hantar. Ataupun yelah kalau pergi kedai pun macam tu. Awak bayar, lepas tu dapat makanan awak. Tapi ada kalanya kadang-kadang awak pakai dulu. Contohnya elektrik kat rumah, awak pakai dulu sebulan. Lepas tu TMB buat bil, barulah awak bayar sebulan sekali. Jadi kalau kita tengok yang tu akan dibayar. Ataupun kadang kita tengok sewa. Kadang-kadang mungkin ada tuan rumah yang baik, dia bagi pada dia punya penyewa tu. Lagi-lagi mungkin COVID ni dia kata tak pernah duduklah rumah tu. Walaupun dia tak mampu bayar full contohnya kan. Jadi benda tu tapi dia kena bayar juga. Cuma mungkin bukan waktu itu. Okay? Jelas? Okay, apa contoh yang awak tengok awak sebagai seorang pelajar? Bagi saya contoh-contoh belanja yang biasanya awak ada. Awak pernah belanjakan. Ada tak? Awak sebagai pelajar. Pernah tak belanja duit? Belanjakan duit awak. Awak belanjakan untuk apa? Beli makanan. Contohnya makanan tadi saya dah bagi tahu. Alat tulis lagi? Ada Yuran. lagi? Yuran. Mungkinlah kan yuran tuition ke apa ke kan. Walaupun duit tu mungkin duit mak bapak awak tapi ialah untuk awak punya kegunaan. Ada lagi? Makanan, alat tulis. Kadang-kadang mungkin top up awak punya telefon kan. Mungkinlah. Ataupun mungkin awak pernah beli tu kita alat tulis satu. Shopee. Shopee ke apa. Okey lah, boleh lah tu. Okay, itu awak sebagai individu. Sekarang kita tengok pula bila kita sebagai peniaga. Bayangkan nak buka kedai. Kedai apa? Contohnya kedai runcit lah. Awak rasa apa perbelanjaan yang awak perlu keluarkan? Awak ni sebagai kedai runcit. Cepat. Kedai runcit ni boleh ke gelap je? Tak. Kenapa tak boleh gelap? Tak nampak nak beli. Lepas tu pelanggan pun takut nak masuk kan. Dia kata orang buka ke tutup ke kedai ke apa gelap kan. Jadi awak kat situ bila elektrik tu kat tengok kat situ itu adalah kadar bayaran. Kadar bayaran ni adalah salah satu contoh belanja dalam perniagaan kita. Betul? Ada tak lagi contoh lain? Belanja. Ada tak lagi? Yang awak boleh fikirkan. Kalau kita ada pekerja, kita kena bayar apa Gaji. Ya, betul. Gaji. Gaji pekerja kan? Termasuklah gaji kita sendiri sebagai pemilik. Kita pun takkan kerja tapi tak ada gaji. Kita pun ada tanggungan sendiri kan? Okay? Jadi gaji. Lagi? Sewa. Mungkin kita sewa kedai kita tu kan? Jadi kalau tengok contoh lain, contohnya macam insurans.
Okay, mungkin insurans kan kita punya stok-stok tu ataupun insurans kecurian ke dan sebagainya. Okay, kemudian apa? Promosi. Ini semua adalah contoh belanja. Okay. Saya ada apa-apa nak tanya tak pasal belanja perniagaan ni tadi? Kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya pergi kepada yang kedua iaitu aset. Okey, apa yang awak faham daripada maksud aset? Harta. Harta, bagus. Ada lagi ayat lain yang mungkin awak boleh gunakan? Ataupun biasanya saya cakap dengan pelajar apa yang awak ada. Contohnya apa? Tunai. Kan mungkin awak ada tunai apa RM50, RM20. Tu apa yang awak ada, itu adalah aset awak. Semasa awak pegang tu dia adalah aset awak. Lagi? Duit dalam bank kan? Okay, bank. Lagi? Apa lagi? Aset. Mungkin mak bapak awak ada kenderaan. Setuju? Sebab itu adalah apa yang mak bapak awak ada. Premis, rumah kan? Premis. Ini apa yang kita ada? Harta. Okey. Apa lagi? Perabot. Investment, cikgu. Okey, betul, investment ataupun dalam bahasa Melayunya apa? Padahal. Cikgu pun tak ingat investment. Pelaburan. Okey. Kan sebab awak mungkin melabur dalam ASB ke sebagainya. Ataupun awak beli saham mana-mana. Okey, ini juga adalah aset-aset yang mungkin perniagaan kita ada. Okey, cuma perniagaan kita mungkin kita boleh tambahkan dengan akaun belum terima. Contoh akaun belum terima. Kan? Akaun belum terima ni apa? Maknanya awak dah beli barang secara kredit daripada dia. Awak dah ambil dah barang tu. Tapi kita belum lagi bayar duit dia. Akaun belum terima ni kita dah jual. Kita dah jual barang kat dia tapi kita belum terima duit. Sorry cikgu terbalik. Itu tadi akaun belum bayar. Okey, kita dah jual barang tapi kita belum terima duit. Okey, jadi duit kita pada orang tersebut. Jadi bila duit kita pada dia berhutang kat kita, jadi itu nama dia akaun belum terima. Dia juga merupakan aset. Sebab apa? Dia berhutang duit kita, jadi duit kita masih lagi pada dia. Dia belum serahkan kat kita. Okey? Seterusnya akaun belum terima. Ada apa-apa nak tanya kat sini? Tak ada. Okey. Boleh bezakan antara belanja dengan aset? Boleh. Aset ni mungkin masa kita nak dapatkan, contoh macam kenderaan, premis, perabot ni tadi, kita mungkin kena keluar juga duit. Okey, nak dapatkan benda-benda ni. Tapi bezanya kalau awak nampak, yang ni kita tak boleh nak macam ni, gaji. Benda tu kita tak boleh nak pegang.
intangible apa bahasa Melayu dia. Kalau sewa, kita nampaklah bangunan dia. Tapi kan perkataan sewa tu, dia adalah satu terms, dia bukan satu benda. Tapi kalau aset ni, benda ni kita nampak. Tunai, duit tunai kita nampak kan. Duit dalam bank pun, kita tahu duit tu dalam tu. Kenderaan pun kita nampak secara fizikal. Okay, perabot ni pun sama. Okay, pelaburan pun nampak duit kita ke mana-mana. Okay, termasuklah akaun belum terima. Kita tahu siapa orangnya dan orang tu berhutang berapa banyak dengan kita. Okay. Tapi kalau sewa ke apa ke, kita tahu amount tapi physically kita tak nampak benda tu. Kan insurans, kita bayar insurans. Kita ada dia punya apa nama dia tu, kita dapat kita punya apa nama dia macam perjanjian dia lah saya lupa nama dia apa. Okay, tapi dia adalah satu terms. Jadi itu adalah belanja. Okay, kita pergi pada yang seterusnya. Saya nak pergi pada hasil. Cikgu, Saya. Kalau akaun belum bayar tu apa pula? Liability. Oh. Kita berhutang pada orang lain. Okay, boleh. Nanti kita masukkan juga yang tu ya. Okay, sekarang ni saya pergi pula pada hasil. Okay, hasil pula ialah wang yang kita terima. Oh, Allah. Sekejap saya punya Jamboard. Ini memang kadang-kadang suka nak jam. Okay, hasil satu dia ialah duit yang kita terima. Kalau secara personal, katakanlah awak pelajar kan duit belanja. Patutnya bukan panggil duit belanja kan, mengelirukan. Patutnya kita panggil duit hasil. Kan sebab awak terima tu daripada ibu bapa awak. Tapi sebab agaknya dia pakaikan istilah duit belanja tu sebab dia bagi kat awak istilahnya untuk awak berbelanja kat sekolah dan sebagainya. Okay, tapi sebenarnya hakikatnya masa awak terima duit tu adalah hasil. Okay. Pendek kata yang biasanya ada nama terima-terima ni biasanya dia memang adalah hasil. Contohnya seperti apa? Commission Katakanlah kita mungkin ada jualkan kuih, tolong jualkan kuih untuk jiran sebelah. Okay, kita buka kedai kan, kita ada tolong dia jualkan kuih. Jadi dia kata okay, setiap satu kuih mungkin commission kat kita 5 sen. Kita boleh dapat jual katakanlah 500 kuih dia. Jadi kita dah ada 5 sen darab dengan 100. Dapatlah RM5. Contoh tu commission. Okay. Boleh bagi contoh lain? Biasanya dia ada perkataan diterima kat belakang. Discount. Pernah dengar perkataan discount? Pernah. Kan? Diskaun diterima juga adalah merupakan hasil sebab dia diskaun ni ada dua. Satu diskaun diterima, satu lagi diskaun diberi. Okay, diskaun diberi tu dia kira belanja lah Yang masuk dalam hasil ialah diskaun diterima. Okay. Apa lagi? Contoh dia. Sewa. Sewa tadi pun boleh sewa dibayar ataupun sewa diterima. Sewa dibayar apabila awak duduk satu premis ataupun awak tadi berniaga dekat satu premis, orang lain punya, awak kena bayar sewa kat dia. Tapi kalau sewa diterima, katakanlah lot ni yang ada, dia ada mungkin sebahagian ni awak sewakan pada orang lain. Mungkin dia boleh buka kedai apa ke, tak kisah ke. Jadi bila awak sewakan pada orang lain, jadi sewa diterimalah pada awak. Okay? Boleh? Boleh. Alright.
Boleh setakat ni. Kita pergi seterusnya pada aset dah, belanja dah, hasil dah. Sekarang ni saya pergi pada liability pula ya. Okay, tadi liability ni. Liability ni kalau awak tengok. Okay. Hutang kepada pihak luar. Dia merupakan hutang kepada pihak luar. Ataupun orang kata pihak ketiga. Katakanlah perniagaan kita adalah pihak pertama, kita sendiri pihak kedua, pihak ketiga orang luar. Bank ke apa ke, ataupun macam tadi kita bincangkan akaun belum bayar, dia adalah pihak luar. Liability Jadi kalau awak tengok, itu yang dipanggil sebagai liability sebab dia pihak luar. Kita pinjam duit orang tu untuk kita punya perniagaan. Okey, apa contoh-contoh dia? Okey, apa contoh-contoh dia? Ialah pinjaman kan? Kadang setengah perniagaan, dia mungkin tak cukup duit nak berniaga, jadi dia buat pinjaman. Ataupun macam tadi kita bincangkan, akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar ni kita dah ambil barang kat dia. Barang kita dah dapat tapi kita belum lagi bayar. Jadi kita berhutang duit kat dia. Duit dia kat tangan kita. Okey, jadi nama dia akaun belum bayar. Okey, seterusnya apa lagi? Kalau awak tengok contoh kat sini, dia bagi lagi ialah gadai janji dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali saya nak terangkan pada awak ialah equity. Okey, equity ni pun hutang juga. Tapi hutang kepada pemilik. Sebab saya rasa masa awak tingkatan, memang awak tingkatan 4, awal tahun hari tu saya yakin cikgu awak dah terangkan tentang entiti berasingan. Ada pernah dengar entiti berasingan? Pernah. Apa dia maksud entiti berasingan? Okey, maksud entiti berasingan ialah kita anggapkan perniagaan kita dan pemilik ni adalah orang yang lain-lain. Dia bukan orang yang sama. Walaupun Abu dengan kedai Abu, kita kena anggapkan dia adalah orang yang berbeza. Okey, apa kesan dia bila orang ni tadi berbeza? Kesan dia ialah bila tadi kedai Abu ni contohnya Abu bawa masuk duit modal masuk dalam perniagaan dia 10,000 contohnya. Kita kena rekod. Rekod ni apa tujuan dia? Macam kita nak bagi tahulah peringatan. Kalau tak rekod kita tak ingat pula. Okay, jadi rekod ni nanti sekarang ni yang kita rekod dalam buku catatan pertama dan lain. Tapi kita perlu rekodkan. Lepas tu katakanlah kita bawa keluar. Contohnya kita bawa keluar barang niaga. Kan? Mungkin tak kita sebab runcit tadi, mungkin kita bawa keluar tepung, kicap dan sebagainya. Gitu gini harga RM100 sebulan. Kita bawa keluar daripada perniagaan, bawa balik rumah sebab kegunaan sendiri.
Okey, jadi bila kita bawa balik keluar, kita kena rekodkan juga sebagai ambilan. Okey. Tujuan dia kenapa kita rekod, supaya kita tak lupa catatan. And then sebab kita tadi anggapkan ni adalah orang yang berbeza. Orang yang berbeza. Contohnya sebagai satu contoh yang lebih mudah ialah contoh awak dengan adik awak. Ada adik-beradik tak? Sabrina Ada. dengan Sabrina ada adik-beradik? Ada. Ada adik Kalau contohnya lah adik awak ambil pen, tak cakap, main ambil je. Apa perasaan awak? Marah. Marah kan? Sebab bila kita nak guna, mana ni kan? Tak tahu mana. Tapi kalau kita punya sendiri, kita ambil, kita ingat. Oh, kita letak kat sini. Tapi bila adik kita main ambil tadi, mula kita nak, mana? Kita tak tahu sebab dia main ambil je. Okay? Jadi, nampak kenapa dia kena rekodkan ni, sebab kita anggapkan entiti berasingan. Macam awak dengan adik awak tadi, orang yang berbeza. Jadi kalau dia pinjam, dia nak guna pen awak, dia kena cakap supaya awak tahu. Tapi dalam perniagaan kita kena rekod. Jadi supaya kita ingat dan kita boleh rekodkan dalam kita punya urus niaga. Okay? Faham Itu maksud entiti berasingan. Maknanya orangnya berasingan. Macam awak dengan adik. Boleh? Boleh. Okay. Jadi bila setiap kali bila kita bawa masuk modal ke dalam perniagaan kita, sebenarnya itu adalah hutang yang kita milik bagi hutang dekat perniagaan kita. Sebab tu dia kata equity ni hutang kepada pemilik. Kalau liability tadi tu hutang kepada pihak ketiga ataupun pihak luar selain daripada pemilik. Okay? Faham Contoh dia ada 3 je sebenarnya. Tak banyak. Yang pertama ialah modal. Modal ni macam saya kata tadi, daripada rumah ataupun awak punya personal bawa masuk ke dalam perniagaan. Okay. Yang kedua ialah ambilan. Ambilan pula bila daripada kedai tadi awak bawa balik rumah ataupun apa-apa benda kat perniagaan, awak bawa balik sebagai awak punya persendirian untuk kegunaan anak ke, kegunaan adik ke, kegunaan keluarga ke, itulah ambilan. Dan akhir sekali yang ketiga ialah untung bersih. Ni tak banyak item dia, ni je. Okey, setakat ni apa-apa nak tanya? Boleh Boleh. Saya nak ambil gambar sikit supaya kita boleh sharekan kat sini. Sekejap. Kenapa tak? Okey. Ni kita tengok, awak boleh tengok dekat buku awak tu muka surat 16. Okey, kita cuba yang ni latihan ni awak dah buat ke? Dengan cikgu awak? Belum. Belum? Boleh saya bagi awak 5 minit untuk selesaikan, lepas tu kita bincangkan balik? Boleh? Boleh. Muka surat berapa cikgu? Muka surat 16. Muka surat 16.
Cikgu dah. Okey, dua-dua dah? Dah. Okey. Okey, hutang perniagaan kepada pemilik. Ni butiran dia apa tadi? Batrisha dulu. Equity pemilik. Okey, equity pemilik saya tulis sini equity. Contoh dia ialah Modal. Modal. Okey, Sabrina pula, harta milikan perniagaan untuk menjana hasil. Aset. Aset. Contoh dia Perabot. perabot. Okey, bagus. Okey, bagus dua-dua. Batrisha balik. Wang yang diterima daripada hasil operasi dan bukan operasi. Hasil. Okey, wang yang diterima hasil. Okey, contoh dia? Jualan. Okey, jualan. Betul. Okey, hutang perniagaan kepada pihak lain, Sabrina? Liability. Liability. Contohnya? Akaun belum bayar. Okey, ABB. Saya tulis sini ABB. Okey, manakala wang yang dibayar dalam menjalankan perniagaan? Batrisha semula. Belanja. Belanja. Contoh dia ialah? Gaji. Gaji. Semua orang betul? Betul. Okey. Setakat ni boleh faham tak dengan lebih jelas apa itu belanja, equity, liability, asset dan hasil? Boleh. Faham. Lebih faham ya? Alhamdulillah. Okey. Tapi tadi cikgu tak terangkan ada lagi sikit iaitu asset dengan liability. Okey, asset dengan liability dia sebenarnya boleh pecah kepada dua. Okey, iaitu aset dia pecah kepada dua iaitu saya panggil dia aset bukan semasa ataupun ABS ataupun aset semasa iaitu AS. Aset bukan semasa kalau kita tengok tadi ialah harta kan. Harta yang kita miliki dan kita pegang lebih daripada dua-dua ni harta Okey, jadi harta yang kita pegang tapi lebih daripada 1 tahun. Yang aset semasa pula kurang daripada 1 tahun. Okey, apa contoh dia aset bukan semasa yang kita pegang selalu lebih daripada setahun? Contohnya kereta, kenderaan. Saya nak masukkan mana? Aset bukan semasa ke aset semasa? Aset bukan semasa. Kenapa? Sebab dia lebih setahun. Kan sebab kenderaan ni biasanya kita guna lama. Kan 5-6 tahun, kadang 10 tahun. Okey, jadi sini kenderaan. Kalau duit tunai? Tunai masuk mana? Aset semasa. Aset semasa kenapa? Sebab tak sampai setahun. Kan kalau awak tengok duit ni lagilah kat tangan kita. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Betul tak? Kita terima duit, lepas kita belanjakan. Kita terima duit, kita belanjakan lagi. Okey? Jadi kalau kita tengok tunai ni tak adalah kita pegang RM10 kata apa RM50 ni bertahun-tahun, 10 tahun kita pegang RM50 duit yang sama. Tak. Okay, dia sentiasa bertukar keluar masuk. Jadi dia adalah kategori aset semasa. Okay, ini jelas Okay, kita tengok pula liability pun sama juga. Okay, liability tadi ni hutang kan. Okay, pun dia terbahagi kepada dua iaitu LBS iaitu liability bukan semasa dan juga liability semasa LS. Okay.
Kedua ni pun beza dia LBS dia lebih daripada 1 tahun. Yang LS kurang daripada 1 tahun. Okey, boleh bagi contoh LBS? Boleh bagi contoh LBS? Pinjaman kan, pinjaman biasanya kan dia lama sikit lah. Ada je pinjaman yang mungkin 6 bulan ke apa ke. Tapi kalau biasanya dalam soalan dia tak cakap apa-apa, kita anggapkan dia adalah liability bukan semasa. Maknanya jangka masa dia adalah lebih panjang. Okey, manakala liability semasa ialah akaun belum bayar. Okey, ABB ni, sekejap. Pula saya tulis macam ni kan. ABB, akaun belum bayar. Biasanya ABB ni takkan kita nak hutang di 2-3 tahun, kita dah ambil barang dia tahun 2018, kita nak tunggu 2020 baru kita nak bayar. Dia pun nyampah dengan kita kan, dah ambil barang punya dah lama nak bayar. Okey, jadi biasanya kalau ABB ni pun biasanya kita hutang dengan dia paling lama pun 2-3 bulan. Tak sampai setahun. Kita cuba settlekan hutang tu secepat mungkin. Kan? Jadi dia adalah kategori liability semasa. Okey, contoh lain ialah bila bank dalam keadaan overdraft. Pernah dengar overdraft bank? Pernah dengar? Nah. Apa dia overdraft bank tu? Tak Bila tahu. tak apa, bagus. Tak apa. Tak tahu cakap je tak tahu, tak apa. Bank ni dia akan jadi overdraft bila dia berbaki negatif. Okey? Kan bila awak masuk duit dalam bank, dia baki dia positif. Betul tak? Betul. Okay, let's say katakan keadaan macam ni. Dalam akaun bank awak ada 3,000. Kita nak bayar pada ABB, akaun belum bayar kita 4,500. Cukup tak duit kita? Tak. Okay, jadi kita buat permohonan. Overdraft ni tak boleh suka-suka. Kita kena buat permohonan dulu pada bank. Kalau tak, cek kita jadi cek tendang. Okay, tu nanti saya akan jelaskan lagi kemudian lah Okey, jadi bila bayar juga tadi dah dapat kebenaran bank tu buat overdraft. Jadi baki awak tinggal negatif 1,500. Betul tak? Betul. Kan tadi duit awak cuma 3,000. Awak nak bayar pada ABB 4,500. Jadi ada 1,500 dia menjadikan baki dia negatif. Bila negatif ni sebenarnya bank yang tolong bayarkan. Dia pakai duit dia, jadi dia record pada awak negatif 1,500 sebab sekarang ni awak dah berhutang pula dengan bank. Okay, jadi bila awak berhutang dengan bank dengan cara ini kita panggil dia sebagai overdraft bank. Boleh? Boleh. Sebenarnya bila bank tu dalam keadaan negatif. Okay, very good. Okay. Okey, jadi sekarang ni saya nak awak tengok alan nombor 3, muka surat 17. Okey, boleh awak cuba buat soalan tu? Saya bagi lagi masa 5 minit Awak dah siap awak bagi tahu. Sebab saya kalau boleh hari ni nak bagi awak betul-betul clear yang ni sebelum saya masuk tajuk-tajuk lain.
Dah ke? Apa dia orang tahu? Tak ada. Nanti kejap lagi tutup telefon sekarang. Semua kena pergi main kat luar. Tekan pagar dalam ni. Tapi kat sini je. Apa? Blok tablet. Umi, macam mana? Ada tu ni. Ada apa? Ada ekor lagi penuh tu. Cantik tak? Madam. Cikgu dah. Okay. Okay. Jadi kita boleh bincangkan kat sini. Tadi kita last kali dengan Batrisha kan? Okay, Sabrina. Kenderaan masuk mana Sabrina? Aset bukan semasa. Okay, ABS ni ABS. Inventari akhir Batrisha? Aset semasa. Okay, very good. Bagus. Deposit kadar bayaran? Liability semasa. Kot. Deposit kadar bayaran. Okey, deposit kadar bayaran ni sebenarnya contohnya macam katakanlah bil elektrik kan. Masa mula kita nak buka akaun untuk bil elektrik ni kita kena bayar deposit.
Tujuan dia supaya kita ni kalau misalnya kita dah nak tinggalkan rumah tu ke apa ke, tak adalah kita tinggalkan dengan bil yang banyak begitu. Itu tujuan dia. Jadi kalau sebenarnya deposit kadar bayaran ni, tadi saya kata saya bayar pada PNB, itu sebenarnya bukannya untuk belanja kadar bayaran tau. Macam dia kita letak cadangan. Duit kita PNB tolong pegang. Okay, jadi bila duit kita orang lain pegang, dia merupakan aset. Okay, tapi biasanya kita kategorikan dia sebagai aset semasa sebab amount dia biasanya tak banyak walaupun yang dipegang sebenarnya lama kan. Jadi ini adalah kategori aset semasa. Okay, boleh? Overdraft bank. Tadi turn siapa? Saya. Okay. Sekarang ni. Liability semasa. Okay, liability semasa. Perabot. Aset bukan semasa. Okay, very good. Teruskan. Inventory alat tulis. Aset semasa. Okay, bagus. Premis. Aset bukan semasa. Akaun belum terima. Aset semasa. Okay, aset semasa. Simpanan tetap. Aset bukan semasa. Okay, aset bukan semasa. Alatan pejabat. Aset bukan semasa. Okay. Pinjaman. Liability bukan semasa. Okay. ABB. Liability semasa. Okay, very good. Kelengkapan. Aset semasa. Aset bukan semasa kelengkapan ni contohnya macam dapur. Apa lagi? Dia tengokkan dalam meja ke apa kan, itu semua adalah aset bukan semasa. Dia macam perabot jugalah. Modal. Equity pemilik. Okay, equity pemilik. Untung bersih. Equity pemilik. Okay, betul semua tak? Betul. Okay, so far ada apa-apa nak tanya tak pasal misalnya ada tak lagi yang awak rasa macam kurang faham tentang asset equity liability hasil belanja ni? Mungkin ada apa-apa yang awak rasa tak jelas lagi lah apalah. Ada tak? Premis tu apa? Premis tu sebenarnya bangunan. Bangunan macam rumah, kedai, itu premis lah. Okay. Okay, Patricia. Okay. Ada lagi apa-apa nak tanya? Apa yang macam perang kat luar tu? Anak saya. Okay. Sekarang ni kita cuba jawab satu soalan yang simple. Untuk soalan nombor 7 Okay, soalan nombor 7. Muka surat 18 Bawa benda tu kuhilu-kilir. Kenapa? Okey, saya buat kat dalam ni. Sekejap aset dia ialah
Soalan ni dah buat ke? Surat 18 ni? Belum. Belum Mak, Ha? cak, Okey. Ni tadi sebenarnya satu benda lagi saya tak terangkan. Makanan ada apa? Dapatlah. Nasi goreng nanti. Ya, nanti. Lapar. Habis mainnya pukul berapa? Pukul 7. 7. Hmm. Kalau apa kena? Pukul 7. Kata jangan tak nak peluk. Tak nak. dia. Sorry ya, anak saya meramai. Saya perang puasa 2 orang yang dekat sebelah. Ini nasib baik lagi 2 orang tak ada, kalau tidak 8 orang Memang rumah kita orang cuma yang 2 orang tu je yang anak saudara saya yang anak pada adik perempuan je duduk kat drum. Dia je lah yang jauh. Itu pun selalu dia dekat sini. Kalau dekat sini memang lagi ramai 8 orang. Lagi kecoh. Okay. Okay. Apa yang saya nak terangkan kat sini ialah, terlajak ni. Okay. Kita tahu yang bahawa kita punya aset, kan, kalau kita ada aset lah dalam kita punya perniagaan. Rasanya perniagaan memang ada aset. Okay, sekurang-kurangnya duit. Duit tunai. Mana datangi duit tunai mula-mula kita buka perniagaan? Modal. Daripada modal, kan, maknanya equity pemilik, betul? Sebab modal tu adalah kategori equity pemilik. Okay, kalau rasa-rasa equity tu tak cukup, kan, sebab equity tu ialah pinjaman daripada kita punya pemilik. Jadi kalau pemilik ni tadi tak cukup duit nak fund, kan, nak ni dia punya perniagaan, dia kena buat apa? Dia kena buat pinjaman, betul tak? Betul. Okay, pinjaman ni sebenarnya dia adalah liability. Betul? Maknanya
Aset yang ada dalam perniagaan kita ni sebenarnya dianya ditanggung oleh duit kita sendiri yang tadi kita pump masuk dalam perniagaan, dan kalau tu tak cukup kita terpaksa buat pinjaman, iaitu liability daripada orang luar. Setuju? Jadi sebab tu kalau awak tengok dan sebelum ni saya rasa awak pun ada belajar, aset adalah sama dengan equity tambah liability. Maksudnya equity daripada duit kita sendiri, liability pula kita pinjam daripada pihak luar. Okey? Boleh? Okey, dalam saya nak kembangkan lagi iaitu aset sama dengan, okey, dalam equity ni dia ada modal tambah untung bersih. Okey? Tambah liability. Kan secara basicnya kita punya equity tu modal kita lah kan yang kita bawa masuk dalam perniagaan. Dan juga kita tambah untung bersih kita setiap tahun. Setuju? Okey, saya pecahkan lagi. Katakanlah kalau ada ambilan. Ambilan ni akan mengurangkan modal. Jadi dia modal tolak ambilan. Setuju? Tambah untung bersih, tambah liability. Jadi maknanya ni macam kembang dia jadi macam ni lah ni. Kan? Okay. And then saya cuba masukkan pula unsur hasil dengan belanja. Hasil dengan belanja tu sebenarnya kita nak cari apa? Kita nak cari untung bersih kan? Macam mana nak cari untung bersih? Apa kita kena buat? Nak cari untung bersih. Saya rasa maths dulu masa awak sekolah rendah pun mungkin pernah belajar kot. Kita nak cari untung. Hasil tambah. Hasil Tolak. tambah. Tolak belanja. Kan? Jadi aset sama dengan modal tolak ambilan tadi dalam kurungan hasil tolak belanja. Tambah liability. Okay, ni dia punya kira dia punya equation lah, dia punya persamaan yang kita kena pegang. Okay, jadi lepas ni kita nak masuk pula. Kat dapur tu boleh ke buka air? Kat dapur buka air? Air mana? Dapur? Boleh buka air? Mana bola barunya? Cuma tandas je, jangan guna. Bola barunya mana? Ada kat situ. Itu bukan bola baru. Ni saya pakai mic. Kalau tak pakai mic lah bingung telinga. Okay. Saya tak masuk sini lah. Saya masuk sini Okay. Jadi kita berpegang tadi aset sama dengan equity tambah liability. Kita pergi pada yang pertama Setiap urus niaga kita kena ikut basic dia tu. Okay, dia kata kat sini. Okay, dia kata baki. Saya masukkan baki dulu lah ya. Iaitu baki, saya tulis sini baki. Okay, di mana dia bagi? Ya, saya. Inventory tu apa? Oh, inventory. Okay, soalan yang bagus. Inventory tu sebenarnya stok barang niaga kita. Okay. Inventory stok tu sebenarnya benda yang sama. Oh, okay. That's it, go. Sama. Okay. Okay. Mana tadi? Saya masukkan dulu dia punya ni 10,500 simpanan tetap 86,000.
tunai di bank ialah 30,000 dan akaun belum terima ialah 3,500. Okey. Kalau tengok ni adalah aset. Ini equity tambah liability. Okey, sekarang ni awak tengok dia seimbang tak? Dia ada latan pejabat, simpanan tetap, bank, akaun belum terima ni semua sebelah kiri iaitu sebelah aset. Seimbang tak? Tak. Jadi awak rasa benda tu datang daripada mana semua tu? Kita anggapkan semuanya daripada modal. Sebab dia tak ada cakap pasal yang lain-lain kan. Kita anggapkan tu modal lah. Okay. Jadi berapa banyak modal dia? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu berapa modal dia? Siapa boleh bagi saya solution? Kita tambahkanlah ni 4 item ni. Sebab aset kan sama dengan equity tambah liability. Betul tadi kita dah belajar kan? Tapi sekarang ni kalau macam ni dia tak seimbang ni. Sini kosong, sini pula berapa banyak ni. Okay, jadi apa kita kena buat? Kita tambahkan semua 10,500 tambah 86,000 tambah 30,000 tambah 3,500, jadi kita dapat 130,000. Jadi sekarang ni dah seimbang. Setuju tak? Setuju. Okay, jadi lain kali bila nampak soalan macam ni, kan baki awal dia tu macam tak seimbang. Ada sebelah aset je, tapi sebelah equity liability tak ada apa-apa. Jadi awak masukkan semua item tu, jumlahkan, masukkan dalam modal. Kalau ada akaun belum bayar, awak tolaklah dulu sini. Amount sini, tolak sini, dapat sini. Okay? Boleh? Boleh. Ni kan bukan tolak. Mainlah lagi tolak-tolak. Okey, saya pergi pada yang pertama Dia kata kat situ, beli inventory. Astaghfirullahalazim. Beli inventory secara kredit 3,800. Okey, sekarang ni kita beli inventory ataupun sebenarnya kita beli barang niaga lah kan, inventory tu. Okey, jadi sekarang ni rasa-rasa akaun mana yang terlibat? Ni ada terlibat ke alatan pejabat? Dia kata beli inventory. Ada kena-mena dengan alatan pejabat? Tak. Simpanan tetap? Tak. Bank? Tak. Kenapa tak? Sebab dia beli secara kredit kan? Apa maksud secara kredit? Tunai. Kredit pula tunai. Kredit tu maknanya secara hutang. Dia beli secara hutang Okey, jadi bila secara hutang tak boleh lah usik bank. Kan? Okey, ABT ni tak tahulah. Ada tulis nama Umi tak? Kalau nasi daging, nasi goreng daging tu ialah. Dia buat pergi dah tengok. Okey, jap mana tadi? Yang ni Okey, akaun belum terima. Pun tak ada kena-mengena kan. Sebab ni kita beli. Kalau akaun belum terima ni kita jual. Ada berapa bungkus? 6. Itulah. Okey, inventory ada efek tak?
Sebab kita beli. Ada kan? Ada. Kita beli. Tak betul. Sekarang ni inventory kita tambah ke bertolak? Kita beli. Bila kita beli barang, kan sekarang nak kata duit keluar tak, sebab kita beli secara kredit. Okay. Tapi kita pegang inventory tu kita beli. Bila kita beli barang, apa jadi pada barang tu? Barang tu masuk ke barang tu keluar? Masuk. Masuk. Jadi bila masuk, bertambah ke kurang kita punya barang niaga tu? Tambah. Ya, tambah. Jadi kita tulis sini 3,800. Okey? Ingat bila kita beli barang kita bertambah. Kan sebab memang barang masuk kan. Bila kita jual, barang tu berkurangan. Jadi kita tolak. Faham ya konsep dekat sini? Okey, lepas tu dia kata beli inventory secara kredit. Okey, bila dia beli secara kredit, maknanya tu adalah akaun belum bayar. Setuju? Sebab kita dah beli barang tapi kita belum bayar pada orang tersebut. Betul tak? Betul. Okay. Jadi dia hutang kita pada dia, tambah ke tolak? Tolak. Ya ke? Kita sekarang ni dah ambil barang tapi kita belum bayar duit dia. Asalnya tadi kita tak ada hutang kat dia. Tapi sekarang bila kita ambil barang, apa jadi hutang kita pada dia? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah kan? Jadi sini pun saya letak positif 3,800. Okey, sekarang ni yang untuk baris yang ni pertama ni. Seimbang tak? Sebelah aset dengan sebelah sini. Rokok ke? Oh ni. Apa? Orang nama aku nak beli ni. Banyak bising pula budak ni. Kejap ya anak saya tu. Adik bagi mi 10 minit dek. 10 minit. 10 minit. Adik pergi main dulu 10 minit. Pergi main dulu. Gatal. Apa yang gatal? Gatal bukan jawapannya makan. Pergi main dulu kat luar. 10 minit, 10 minit. 10 minit. 10 minit. Okey. Sekarang ni ada apa-apa nak tanya tak pasal yang ni? Jadi sekarang ni awak dah tengok sebelah aset dengan equity tambah liability, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan kita dah seimbang. Okey? Boleh? Boleh. Okey, saya pergi pada nombor 2. Nombor 2 dia kata ambil barang niaga untuk promosi RM200. Okey, sekarang ni dia ambil barang niaga tau. Barang niaga ni maknanya kita punya inventory lah. Jadi inventory dia tadi kita masukkan dalam store kita, store barang niaga. Kita bawa keluar. Tadi kita beli, kita bawa masuk. Jadi bertambah. Tapi sekarang kita bawa keluar sebab dia kata ambil barang niaga. Jadi dia tambah ke tolak pada inventory? Tolak. Tolak, ya betul. Macam mana tahu dia inventory? Sebabnya dia tadi barang niaga saya cakap tadi barang niaga dia ni dia adalah inventory. Sekejap. Sorry. Ni saya nak letak format dia. Negatif dia dalam bentuk macam ni Okey, buat dalam kurungan ni menunjukkan dia adalah negatif. Okey, sekarang sekarang ni kalau awak tengok, dia kata dia ambil barang niaga tu, dia bukan buat ambilan tau. Walaupun awak nampak perkataan ambil, itu bukan clue untuk ambilan. Ambilan ni dia mesti bawa balik rumah untuk kegunaan dia sendiri atau keluarga. Tapi sekarang ni awak tengok kegunaan dia adalah untuk promosi.
Setuju tak? Setuju. Okey. Jadi bila dia promosi, dia adalah kategori apa? Asset, equity, liability, hasil belanja. Mana satu tadi kita belajar promosi ni? Ingat tak tadi promosi? Kita buat promosi kat orang. Contohnya katanya dia ambil barang tu niaga, dia bawa pergi ni kat depan, kan kat depan kedai untuk tunjuk kat orang. Belanja. Ya, dia sebenarnya adalah belanja. Ada tak kolom belanja kat sini ni? Tidak. Tak ada. Jadi belanja kat mana nak masuk? Boleh tak dia masuk akaun belum bayar? Tak boleh. Pinjaman? Tak boleh. Modal? Tak boleh. Ambilan? Boleh. Boleh? Boleh. Dia ambilan. Okey, kurang tepat. Dia sebenarnya dekat untung bersih. Ingat tak tadi saya tunjuk awak untung bersih? Untung bersih ialah hasil tolak belanja. Betul? Oh, betul. Jadi dia masuklah dekat untung bersih. Okey, jadi awak nampak sini. Hasil tolak belanja. Jadi promosi ni adalah sebenarnya belanja. Kita kena tolakkan. Betul? Jadi awak tulislah kat sini negatif 200. Kalau hasil dia positif, kalau belanja awak kena tolak. Boleh? Boleh, cikgu. Jadi sekarang ni seimbang tak baris ni? Seimbang kan? Sini negatif 200, sini pun negatif 200. Seimbang. Kan? Dia mesti seimbang kedua ni. Boleh? Okey, saya pergi lagi satu sebab saya akan tinggalkan awak untuk latihan awak next week. Kita jumpa lagi next week. Inventory berkos RM450 dijual secara kredit pada harga RM580. Okey, apa yang berlaku sebenarnya dalam soalan ni? Katakanlah inilah contohnya lah barang ni yang awak tengok kat tangan saya ni. Pen ni lah contohnya. Okey. Pen ni dekat kita harga dia RM450. Tapi sekarang ni kita jual kat orang RM580 secara kredit. Okey, kita buat satu persatu. Okey, sekarang ni bila kita jual barang niaga, bila saya kata barang niaga, dia mesti ada kena-mengena dengan apa? Inventory kan? Betul? Ya, Betul tadi saya betul. cakap? Okey, sekarang ni bila kita jual, inventory tu tambah ke tolak? Tolak. Tolak, very good. Sebab barang keluar. Okey, jadi saya buat kat sini tolak. Dia mesti pada harga kos jadi 450. Harga kos yang kita mula-mula beli dulu. Okey, kemudian dia jual secara kredit. Bila dia jual secara kredit, akaun apa yang terlibat? Akaun belum bayar. Kurang tepat? Cuba tekan lagi sekali. Tadi akaun belum bayar tu sebenarnya bila kita beli secara kredit. Sebab kita dah ambil barang, kita belum bayar kat dia. Tapi kalau jual secara kredit, kita dah jual barang, akaun belum terima. Akaun belum terima kat sini. Okey, akaun belum terima dia. Dia positif ke negatif? Tambah ke tolak? Positif. Positif, tambah. Kenapa? Kenapa tambah? Sebab dia belum bayar. Sebab kita jual barang kat orang tu, kan? Asalnya tak ada hutang. Tapi bila kita jual barang pada orang tu, kita dah bagi barang. Tapi kita belum terima duit dia. Okey.
Jadi apa jadi? Hutang orang tu pada kita bertambah. Ingat hutang orang tu pada kita bertambah. Sebab dia dah ambil barang tapi dia belum bayar. Kita belum terima duit dia. Okey. Jadi kat sini saya buat positif ya, tapi kita ambil pada harga jualan 580. Positif 580. Okey. Jadi beza dia ni apa? Ni harga jual, ni harga beli. Rasa-rasanya kita dapat apa tu kat situ? Saya kos tadi 450. Harga jual dia 580. Rasanya beza dia tu apa tu? Ni awak jual barang. Saya beri 400.5, saya jual balik 580. Tengah-tengah dia tu, beza dia tu. Itu apa? Awak pernah jual barang tak kat orang? Pernah. Awak jual apa? Untung. Jangan takut-takut. Salah tak apa, salah kita betulkan. Betul lah tu, untung. Kan? Sebabkan harga jual dia lagi banyak daripada ni. Kan 580 tolak 450. Berapa untung dia? Siapa tahu? 130. 130. Okey, kita cek balik. Baris ni dah seimbang ke belum? 580 tolak 450, 130. Yang ni dapat 130. Seimbang tak? Seimbang. Seimbang. Okey. Okey, cikgu rasa cikgu akan berhenti kat sini dulu. Tolong buat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuba buat je, salah tak apa. Okey, lepas tu kita akan bincangkan balik jawapan dia next week hari Sabtu juga. Dia 2 minggu sekali mak buat request. 2 minggu sekali kot kalau tak silap saya. Maknanya lagi 2 minggu lah. Jadi ni 24. Alamak, saya punya kalender tak ada. Next 2 weeks. Jadi nanti bila awak dah siap, boleh tak awak hantarkan dekat dalam grup je awak punya hasil tu. Salah ke, betul ke, jangan takut. Inilah nama dia belajar. Kalau salah cikgu betulkan. Tak adanya cikgu nak telan ke apa Boleh? Boleh ke? Boleh. Kalau boleh buat hari ni juga sebelum awak terlupa. Kalau nak tanya tak apalah, boleh tanya dalam grup. Kita tengok voice chat ke apa Okey cikgu. Okey cikgu. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Bye cikgu. Kirim salam ya masing-masing. Okey. Okey.